Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahirah binti Abu Bakar, nombor matrik 282846 bersama ahli kumpulan saya, Nurul Atikah binti Syari, Muhammad Fazri bin Muhammad Arif dan Filmon Ula anak Jarau. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang cukai pendapatan individu di Singapura. Okey, untuk pendahuluan, seperti yang kita tahu, IRAS atau lebih dikenali sebagai Inland Revenue Authority of Singapore merupakan badan kerajaan yang bertanggungjawab terhadap cukai negara tersebut, termasuk cukai individu. Cukai individu di Singapura berbentuk progresif yang mana golongan yang berpendapatan rendah tidak perlu membayar apa-apa cukai, tetapi pada masa yang sama boleh menerima khidmat kerajaan bersubsidi. Manakala golongan yang berpendapatan tinggi pula perlu bayar cukai pada kadar yang tinggi. Okey, seterusnya masuk pada definisi cukai. Cukai didefinisikan sebagai satu bayaran wajib yang dikenakan oleh kerajaan berdasarkan asas-asas yang tertentu. Asas ini kebiasaannya terbahagi kepada beberapa bahagian seperti pendapatan, perbelanjaan, kekayaan dan perniagaan. Pihak yang dikenakan cukai adalah seperti syarikat, individu, pengguna, pengimport dan ekspor, penghilang, penjudi atau pewaris. Kebiasaannya yang kita dengar, masyarakat selalu bertanya ke manakah kegunaan wang terbabit. Sebenarnya cukai yang dikutip tu akan digunakan untuk menyediakan barang perkhidmatan dan diagihkan semula kepada rakyat. Jadi dapat disimpulkan cukai ni bukanlah denda walaupun ianya didapatkan dengan cara paksaan. Menurut Charles E. Mackler, cukai merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh hampir setiap negara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Cukai ni sebenarnya terdiri daripada dua iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung adalah seperti pendapatan, tanah dan duty stamp. Manakala cukai tidak langsung pula merangkumi cukai jualan dan duty import ekspor. So, cukai pendapatan ni biasanya dikawal, selia dan dipungut oleh kerajaan. Seterusnya adalah tujuan cukai. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, cukai digunakan untuk diagihkan semula kepada rakyat, iaitu untuk pembinaan sekolah, hospital, pasar, naik taraf infrastruktur jalan, terutama di kawasan pedalaman seperti kampung dan lain-lain. Selain itu, sistem percukaian ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar inflasi terhadap negara dan sekaligus dapat menstabilkan ekonomi negara. Di Singapura, matlamat utama dasar cukainya adalah untuk membiayai perbelanjaan kerajaan secara berkelanjutan melalui struktur cukai yang berdaya tahan dan pelbagai, mengelakkan pertumbuhan yang berkualiti dan menyokong objektif ekonomi kerajaan, memastikan sistem cukai yang adil dan saksama yang menyokong objektif kerajaan. Contohnya melalui sistem cukai dan faedah yang progresif, ia dapat mendorong usaha syarikat dan usaha individu dalam menjaga beban cukai pada tahap yang wajar. Dan yang terakhir sekali, untuk membina sistem percukaian yang boleh dipercayai. Seterusnya masuk pada sejarah ringkas percukaian di Singapura. Sejarah ni terbahagi kepada 5 peringkat, iaitu peringkat permulaan, peringkat 1960-an, peringkat 1970-an, 1980-an dan 1990-an dan peringkat 2000-an. Kita mula dengan peringkat permulaan. Cukai pendapatan mula diperkenalkan sebentar semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua, iaitu dengan tujuan untuk mengumpul pendapatan dalam usaha perang. Tetapi cukai itu tidak popular dan mendapat tentangan dari banyak pihak yang mengatakan bahawa ia tidak termasuk dalam agenda. Namun selepas akhir Perang Dunia Kedua, mereka mendapati perlunya infrastruktur baru dalam negara dan membuka peluang kepada pengenalan cukai terbabit di Singapura. Pada tahun 1948, Akta Cukai Berpendapatan telah diperkenalkan dan dirangka oleh Model Ordinan Cukai Pendapatan Wilayah Kolonial 1922. Oleh itu, Undang-Undang Cukai Singapura mempunyai akar sejarah yang sama dengan Malaysia, Australia, New Zealand dan Afrika Selatan. Kita mula pada peringkat 1960, iaitu selepas kemerdekaan.
Singapura telah mempromosikan kebijaksanaannya yang pesat dan membangun dengan industri ekspor. Syarikat yang berjaya mengembangkan ekspor mereka akan menikmati pengecualian cukai sebanyak 90% ke atas peningkatan pendapatan ekspor. Pada peringkat 1970-an, Singapura telah melakukan pengecualian bunga dolar Asia. Pada ketika itu, cukai harta tanah yang berbeza telah dihentikan dan diperkenalkan dengan kumpulan wang simpanan pusat dan pelepasan cukai yang lain. Pada peringkat 1980-an pula, negara Singapura menjadi lebih maju dan banyak langkah memperbaiki ekonomi telah dilaksanakan. Dan pada tahun 1987, kadar cukai ekspor telah diturunkan dari 40% menjadi ke 33%. Pada tahun 1990-an pula, cukai barangan dan perkhidmatan GST telah diperkenalkan. Cukai ini adalah cukai ke atas penggunaan domestik yang dikenakan ke atas semua barang yang dibekalkan oleh Singapura kecuali perkhidmatan keuangan dan harta tanah kediaman. Pada masa inilah, trend penurunan kadar cukai korporat dan individu semakin meningkat. Pada tahun 2000-an pula, iaitu fasa inovasi dan keusahawanan. Singapura berusaha untuk tarik investasi dari negara asing dan dengan cara itu, kadar cukai semakin rendah dan dibatasi pada 17% sahaja untuk syarikat dan 20% untuk individu. Alhamdulillah, selesai untuk bahagian sejarah percukaian di Singapura. Tugasan ini akan disambung dan kepada analisis cukai pendapatan individu yang dibentangkan oleh rakan saya iaitu Nurul Atikah binti Syahri. Sekian dari saya, terima kasih. Seterusnya, analisis cukai pendapatan individu di Singapura. Di bawah analisis tersebut terdapat klasifikasi cukai. 3 cara utama untuk menggelaskan cukai. Pertama, melalui kaedah pembayaran. Yang kedua, asas cukai. Dan yang ketiga, kadar cukai. Kaedah pembayaran terbagi kepada 2 iaitu cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Cukai pendapatan individu dikategorikan sebagai cukai langsung di mana ia dikenakan ke atas pendapatan seseorang. Di Singapura, setiap individu yang menghasilkan pendapatan perlu mematuhi kadar bayaran cukai yang telah ditetapkan. Cukai pendapatan individu merupakan antara cukai yang progresif kerana ia berdasarkan kadar pendapatan tahunan individu mengikut tahun pentaksiran. Dan yang kedua, asas cukai. Asas cukai adalah item ataupun aktiviti ekonomi di mana cukai itu dikenakan. Asas cukai pendapatan individu di Singapura adalah pendapatan. Bagi cukai pendapatan individu di Singapura, nilai cukai ditentukan melalui jumlah pendapatan. Dari segi ekonomi, pendapatan ditafsirkan sebagai jumlah keseluruhan nilai penggunaan barang ataupun tabungan dalam tempoh setahun. Dan yang seterusnya, kadar cukai. Pendapatan peribadi di Singapura adalah progresif. Ini bermaksud golongan pendapatan tinggi membayar cukai yang lebih tinggi secara berkadar. Kadar cukai peribadi di Singapura bermula pada 0% dan ianya dibatasi pada 22% pada penduduk dan kadar tetap 15% sehingga 22% bagi bukan pemaustatin. Seterusnya, kadar cukai pendapatan individu. Peraturan cukai pendapatan yang berbeza dikenakan di Singapura dan ia bergantung kepada status cukai individu ataupun pemaustatin. Memfailkan penyata cukai peribadi untuk pemaustatin, cukai adalah wajib jika pendapatan mereka adalah $22,000 ataupun lebih. Berikut adalah jadual kadar cukai pendapatan individu. Jadual kadar cukai pendapatan individu ini dari sumber Inland Revenue Authority of Singapore. Dan pada muka surat 11 kita boleh lihat juga jadual dari tahun taksiran 2017 ke atas serta tahun 2014 sehingga tahun taksiran 2016. Itu saja, sekian daripada saya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Muarif, nombor matrik 282957. Saya akan membentangkan mengenai sistem cukai pendapatan dan suka prinsip percukaian negara Singapura. Seperti mana kita maklum, Singapura mengikuti dasar percukaian wilayah di mana syarikat dan individu dikenakan cukai terutamanya atas dasar pendapatan negara itu sendiri, iaitu Singapura. Pendapatan bersumber dari luar negara akan dikenakan cukai apabila diserahkan kepada negara tersebut, iaitu negara Singapura, melainkan ianya sudah dikenakan cukai sekurang-kurangnya 15%. Manakala cukai korporat yang akan dikenakan telah ditetapkan pada 17%. Ianya bertujuan untuk menarik pelabur asing apabila kadar ini telah ditetapkan. Pemegang saham syarikat juga dikecualikan membayar cukai atas keuntungan syarikat. Jadi ini menarik pelabur asing supaya dapat bersama-sama dalam syarikat tempatan dan juga swasta untuk melabur dalam ekonomi Singapura. Cukai barang dan perkhidmatan GST pula adalah sebanyak 7%. Ini bagi menjamin kestabilan ekonomi dan juga kelestarian sesebuah negara itu untuk menjana infrastruktur mereka. Keseimbangan cukai pendapatan dan penggunaan di Singapura amat penting bagi mempertingkat daya tahan kedudukan fiskal negara Singapura. Tahun cukai bagi Singapura juga sama seperti yang lain dan mengikut kalender-kalender negara-negara lain, bermula pada 1 Januari dan berakhir pada Disember, pada akhir bulan Disember, dan mana penyerahan penyata cukai adalah pada bulan April tahun selepasnya. Singapura juga sama seperti negara lain di mana cukai dibayar untuk tahun sebelumnya. Kita tidak, Singapura juga sama seperti lain, iaitu bayar cukai tahun sebelumnya. Singapura juga telah mengumpulkan lebih dari 50 perjanjian cukai komprehensif dua hala. Ini bagi meminimumkan beban cukai syarikat-syarikat di Singapura. Ini juga menarik perhatian pelabur-pelabur asing supaya datang melabur di negara Singapura mengikut kadar percukaian yang telah ditetapkan. Seperti mana kita maklum, negara Singapura ini adalah menjana ekonomi dari sistem percukaian yang cukup efisien. Juga pendapatan negara itu juga dikutip demi kelestarian ekonomi, kemudahan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan untuk rakyatnya, merangsang aktiviti ekonomi supaya rakyat Singapura mendapat faedah dan bayaran cukai tersebut dengan mendapat berbagai rebat dan pelepasan dari kerajaan. Ini dapat kita lihat dari kemudahan infrastruktur yang lebih efisien dan terancang, terutama dari segi pengangkutan awam yang ada di Singapura. Prinsip equity itu dapat dilihat hasil pertumbuhan negara tersebut hingga negara-negara sekitar Asia Tenggara dapat menilai kestabilan negara Singapura, di mana pada tahun 2017 pendapatan kerajaan Singapura dapat kita lihat dianggarkan berjumlah 69 juta dolar Singapura pada suku ketiga tahun 2017. Ini dapat kita lihat di mana sektor perkilangan dan pembuatan menyumbang 20 ke 25% daripada KDNK tahunan negara itu. Industri perkhidmatan kewangan turut berkembang pesat, di mana kita nampak negara-negara luar, bank-bank asing tertumpu dan menjadikan Singapura sebagai pusat pilihan serantau bagi firma kewangan global. Ini dapat kita lihat seperti contoh HSBC, Standard Chartered dan lain-lain lagi bank global yang ada melabur di Singapura. Kita lihat dalam Singapura juga tidak terkecuali industri baru yang mereka ceburi, iaitu kejuruteraan aeroangkasa, tenaga bersih dan juga penjagaan kesihatan. Ini juga dapat merealisasikan kelestarian ekonomi Singapura.
Pengurusan cukai yang cekap oleh kerajaan Singapura memberi manfaat kepada rakyat dan peniaga tempatan. Apabila barangan import dikenakan cukai, ini dapat menggalakkan pengguna memilih barangan tempatan daripada barangan luar negara. Cukai dikenakan kepada barangan import untuk menjamin peniaga-peniaga tempatan. Apa yang dapat dilihat, Singapura juga mengenakan kadar cukai yang tinggi kepada rokok, arak dan juga perjudian. Ini bertujuan untuk memastikan kerajaan dapat mengawal aktiviti ini dan juga supaya ianya tidak memudaratkan masyarakat Singapura itu sendiri. Seperti mana kita maklum, memang rokok dan juga arak memberi keuntungan besar daripada cukai. Dalam masa sama, sistem cukai yang bagus dapat mengawal perkara yang buruk daripada barang-barangan rokok dan juga arak ini tadi. Sekian saja daripada saya. Salam sejahtera, saya Playmoon Ulak Najara akan membentangkan kesan cukai pendapatan individu di Singapura. Cukai pendapatan individu di Singapura merupakan satu aspek yang menarik perhatian ramai individu dan keluarga yang tinggal dan bekerja di negara itu. Dalam esei ini, kita akan meneroka impak dan kesan cukai tersebut kepada rakyat Singapura serta bagaimana sistem cukai ini mempengaruhi kehidupan seharian rakyatnya. Selain itu, cukai pendapatan individu di Singapura merupakan salah satu komponen utama hasil negeri dan digunakan untuk membiayai pelbagai program kerajaan. Baiklah, satu aspek yang menjadikan sistem cukai di Singapura menarik ialah kadar cukainya yang sangat rendah, iaitu berkisar di antara 0 hingga 22% sahaja, bergantung kepada pendapatan tahunan individu di negara tersebut. Cukai ini dianggap rendah jika dibanding dengan negara-negara lain di dunia, dan cukai ini telah menarik minat pelabur atau ahli perniagaan dan profesional berbakat ke Singapura yang seterusnya telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hasil daripada eksersis pendapatan individu juga digunakan untuk membiayai infrastruktur dan perkhidmatan berkualiti di Singapura. Ini termasuk sistem pengangkutan yang cekap, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Ketaksamaan pendapatan di Singapura juga agak rendah, dan perkara ini boleh dikaitkan dengan pelaburan kerajaan yang kukuh dalam pelbagai program sosial di negara tersebut. Selain infrastruktur dan perkhidmatan, hasil daripada cukai pendapatan individu juga digunakan untuk menyokong pelbagai inisiatif ekonomi. Singapura dikenali sebagai pusat kewangan dan perniagaan yang penting di dunia, dan hasil cukai membantu kerajaan mengekalkan persekitaran perniagaan yang sihat. Ini mewujudkan peluang pekerjaan dan ekonomi untuk warga Singapura. Sistem cukai di Singapura juga mempunyai elemen yang menggalakkan rakyatnya untuk membuat simpanan. Ini kerana faedah bank dan dividen daripada saham bebas daripada cukai, ataupun jikalau ada cukai hanya dikenakan pada kadar yang sangat rendah. Dan ini menggalakkan rakyatnya untuk membuat ataupun mengurus kewangan dengan bijak dan membuat simpanan untuk masa hadapan. Walaupun kadar cukai rendah, Singapura mempunyai banyak kelebihan. Beberapa cabaran juga timbul, khususnya terdapat kebimbangan mengenai peningkatan ketidaksamaan sosial di mana jurang pendapatan antara kumpulan masyarakat mungkin jadi lebih besar. Selain itu, sistem cukai yang terlalu rendah menyukarkan negara Singapura untuk memenuhi keperluan pembiayaan untuk program sosial pada masa hadapan. Baiklah, ini merupakan carta bal pendapatan individu di Singapura daripada tahun 2014 hingga tahun 2022, dan paling tinggi kadar cukai mereka hanya adalah pada 22% saja daripada pendapatan tahunan individu di Singapura, dan pada 2014 hanyalah 20%. Bar ini didapati daripada trading ekonomi Singapura Personal Income Tax Rate. Di Singapura, kadar cukai pendapatan peribadi adalah cukai yang dikutip daripada individu dan dikenakan ke atas sumber pendapatan yang berbeza seperti buruh, pencen, faedah dan dividen. Penanda aras yang kami gunakan merujuk kepada kadar cukai marginal teratas untuk individu. Baiklah.
Cukai pendapatan individu di Singapura mempunyai kesan besar terhadap kehidupan rakyat. Sistem cukai yang rendah menarik bakat antarabangsa dan menyokong pertumbuhan ekonomi yang kukuh di samping menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan yang berkualiti kepada penduduknya. Walau bagaimanapun, catatan terus wujud dalam mencapai keseimbangan antara kadar cukai rendah dan menyediakan program sosial yang mampan untuk rakyat Singapura sendiri. Jadi ini adalah antara kesan-kesan cukai pendapatan individu di negara Singapura. Jadi kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita lazimnya mengharapkan kerajaan memberi lebih banyak peruntukan untuk digunakan ke arah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Bukan itu saja, goodies daripada kerajaan juga amat ditunggu-tunggu oleh rakyat kita sendiri. Dan tak kurang juga untuk meminta cukai dikurangkan. Tetapi tak ramai yang tahu bahawa cukai itu sangat penting untuk pembangunan negara bagi kerajaan untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Jadi dengan itu, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, hendaklah kita bertanggungjawab dalam membayar cukai kepada negara.